Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nur Samila Zamfudin. Okay, agak lama juga saya tidak berbicara tentang dunia penulisan. Saya baru saja menerbitkan sebuah karya iaitu Lastik Kayu, dan selepas pada itu saya agak sibuk mempromosikan Lastik Kayu. Lastik Kayu merupakan karya ketiga solo saya dan saya terbitkan secara swaterbit iaitu sendiri menggunakan bajet sendiri. Okay, saya tidak melalui mana-mana rumah penerbitan. Dan swaterbit ini saya dapat bimbingan daripada Menara Seni. Memang satu pengalaman barulah bagi seorang penulis baru macam saya bila kita menerbitkan karya dalam bentuk swaterbit, tetapi ia satu kepuasan. Okey, banyak yang saya belajar tentang dunia penerbitan bila saya melibatkan diri atau bila saya menerbitkan karya sendiri. Kat sinilah kita kenal betapa bila kita mula menulis, kita kena tahu dia punya fasa-fasa penulisan. Kita kena menulis dengan semua keupayaan ataupun ilmu penulisan yang kita ada. Selagi boleh jaga tata bahasa, jaga. Selagi kita tahu bahawa ayat-ayat kita itu boleh kita type dengan baik untuk kali pertama, lakukan. Kalau ia tidak menghalang idea kita. Tapi kalau ia menghalang idea kita daripada meluncur laju, kita type lah apa-apa pun dahulu. Tetapi proses yang seterusnya akan menjadi agak berat kepada kita sebab proses editing merupakan satu proses yang sangat berat sebab macam menulis karya itu semula. Kita akan baca balik daripada huruf pertama sehingga huruf terakhir karya kita. Dan kenapa saya kata memenatkan, sebab macam pengalaman saya untuk karya saya Lastik Kayu, karya ni bila saya cetak, dia jadi 600 lebih muka surat, hampir 700 halaman. Okay, dengan 100,000 lebih patah perkataan. Bayangkan bila kita swaterbit, sebenarnya kita keluarkan duit sendiri bukan sahaja untuk bayar kepada pihak printing, tetapi kita juga membayar kos-kos lain yang kita memang sebelum saya mengambil keputusan untuk swaterbit, saya tak nampak kos-kos ini. Okay, iaitu kita kena ada kos bayar kepada editor kalau kita tak mampu nak edit karya sendiri. Juga proofreading. Proofreading ni penting sebab kalau kita cetak karya tanpa buat proofread, kat situ nanti bila dah cetak kita akan menyesal. Kita akan lihat typo, lepas tu ada lewah, ada pengulangan, ada ayat-ayat yang sepatutnya kita boleh tulis dengan ringkas tetapi jadi panjang berjela. Dan kita baca pun kita rasa macam tak puas hati. Kenapa perkara ni kita tak tackle dari awal? Okay, dan penyesalan tu dah tak boleh nak buat apa kecuali bila ada cetakan kedua mungkin kita boleh buat penambahbaikan. Okay, yang ketiga, kos untuk bayar kepada pembuat teks layout untuk layout teks, susun atur teks. Okay, dan kos ni memang kalau dikumpul-kumpul memang banyak lah. Okay, dan kemudian kos yang keempat adalah kos untuk bayar cover design. Dah ada 4 kos Tadi saya cakap editing, proofreading, text layout, cover layout. Dah ada 4 kos kat situ. Dan lepas tu barulah kos kepada printing lah. Dan printing ni ada banyak jenis printing pula Kalau macam buku saya tebal 600 lebih muka surat, saya dinasihatkan untuk ambil yang berjahit. Kalau tidak, dengan ketebalan tu orang baca boleh relai dan itu akan menjadi satu kemarahan kepada pembaca dan juga ralat kepada kita sebagai penulis bila melihat buku kita bertebaran tercabut sana tercabut sini. Bukan sahaja kita kesal sebab memberi sesuatu yang tidak berkualiti kepada orang yang telah membayar harga buku kita, tapi kita sendiri sebagai pemilik karya akan rasa macam, ya Allah,
rasa bersalah, satu lagi rasa macam sakit mata, kecewa dengan helaian buku kita yang relai. So, saya fikir memang itu satu penambahan kos, tetapi ia berbaloi daripada kita bersedia di kemudian hari, seolah-olah melihat orang mencari-cari buku kita. Okay, jadi kat situ ada kos juga. Apa yang saya belajar kat sini, kalau kau tulis manuskrip, tolong tulis jangan lebih pada 600 lebih muka surat, sebab kos penerbitan agak tinggi bila buku kita tebal. Okay, dan saya belajar benda tu. Dan pengalaman lain, saya juga tahu tentang jenis-jenis printing lah, okay, yang selain daripada digam, dijahit, lepas tu kena tahu tentang margin, walaupun kita dah serah tugas tu kepada designer untuk text layout kita, tetapi kita kena ambil tahu supaya kita boleh buat perbandingan harga, kita boleh buat macam bila berhubung dengan printing tu, kita boleh bercakap bahasa yang sama dan faham apa yang dikatakan oleh pihak printing tu sendiri. Okay, itu pengalaman lah masa saya berurusan atau menguruskan karya swaterbit saya. Pengalaman sebagai orang yang menguruskan karya sendiri, ini tidak terhenti setakat printing. Bila dah dicetak, promosi pula. Okay, kalau kita dengan penerbit akan membantu kita mempromosikan karya kita. Tetapi bila kita swaterbit, kita adalah orang yang sama yang akan berperanan untuk mempromosikan karya sendiri. Jika kita penulis yang pemalu, kita tidak mampu berdepan dengan publik, tak mampu nak berdepan dengan saudara mara, kawan-kawan, orang kata, malulah, tebal lah muka nak jual karya sendiri, apa aku nak cakap, takkan aku nak up karya sendiri, takkan aku nak cakap, buku aku best, korang belilah, macam tu. So, perasaan-perasaan tu sebenarnya sesuatu yang orang kata sukar untuk kita menjual karya kita. Jadi nak tak nak, kita kena belajar untuk manage our feeling. Saya belajar menguruskan perasaan sendiri dengan mengatakan bahawa sekarang ni saya tak jual buku saya, tapi saya menjual sebuah karya. Kalau saya yakin bahawa saya dah tulis yang terbaik, ada ilmu yang ingin saya sampaikan di dalam karya tersebut, mengapa saya malu untuk menjual karya tersebut? Saya tak jual nama saya, tapi saya jual sebuah karya yang saya tulis daripada kutipan-kutipan sumber-sumber yang saya sendiri yakini. Okay, dan saya yakin tentang maklumat-maklumat di dalam karya saya. Dan saya juga yakin dengan bahasa yang telah membuatkan saya bersengkam mata berbulan-bulan lamanya untuk menghasilkan karya tersebut. Jadi mengapa perlu ada perasaan ragu atau malu untuk saya mengenalkan karya tersebut kepada umum? Saya letakkan semua kata-kata tu sewaktu saya cuba untuk mempromosikan karya saya. Memang macam memang segan tu tetap ada, tapi kita berusaha untuk mengatasinya, manage dengan baik. Okay, itu antara pengalaman saya lah sewaktu saya berada dalam dunia penerbitan pula selain daripada dunia penulisan. Okay, dan promosi pun mengajar saya banyak cabang yang lain juga. Kat sinilah saya mula mengenal ramai orang, mengenal ramai penulis yang lebih dulu melakukan swaterbit dan promosi karya mereka. Dan memang berkawan-kawan dalam kelompok orang yang sama macam kita, iaitu sebagai penulis, penerbit karya sendiri, itu memang sangat berguna. Perkongsian ini semata-mata untuk memotivasikan diri kita, iaitu saya dan anda, jika anda mengambilnya sebagai satu input berguna yang membantu anda menggerakkan penulisan anda, aktiviti penulisan anda. Sekian dulu, terima kasih kepada yang sudi mendengar perkongsian dan pengalaman ciput saya ni. Kalau anda mempunyai pengalaman yang sama atau anda ingin bertanya apa-apa soalan, silakan drop dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.